perkembangan yang terkini tentang di Syria. Walaupun baru beberapa hari lepas ada sahabat kita daripada NGO datang bercerita tentang Syria. Sebenarnya tuan-tuan, berapa banyaklah NGO sekalipun yang buat kerja ni, masalah Syria ni tetap masalah yang besar. Ya, sebab berjuta rakyat dia yang menjadi pelarian, yang hilang rumah, yang dizalimi dan sebagainya. Okeylah, jadi untuk maklumat kita bersama, insya-Allah musim K akan ke sepadan Turki Syria pada bulan Februari 6, 7, 8, 9. Ya, insya-Allah saya yang akan mengetuai rombongan, insya-Allah. Kita pergi ke sepadan je lah, kita tak masuk kat dalam. Untuk kita memberikan tumpuan kepada 3 perkara. Yang pertama, sekolah musim K di sepadan. Yang kedua, sekolah musim K di dalam kawasan Idlib. Dan yang ketiga, di kawasan yang dikenali sebagai Al-Ghutah. Ini Ghutah yang berwarna hijau ni, yang dikepung oleh Tentera Bashar semenjak 2012 sehingga hari ini. Kawasan ini merupakan kawasan yang terputus bekalan makanan, bekalan perubatan dan sebagainya. Dan saya ada kawan di dalam Ghutah ini yang sentiasa menghantar berita maklumat yang terkini dalam keadaan di sana. Alhamdulillah lah, kita dah hantar beberapa kali bantuan, dah masuk ke dalam ni, walaupun dalam keadaan kawasan ini dikepung oleh Tentera Bashar. Ini keadaan terkini. Dia besar kan ni? Mana? Ini keadaan terkini ya. Bagaimana tentera Salib, senang bahasa tentera Salib lah, dekat Amerika je, Britain, Rusia je, sedang mengepung Syria. Dan yang terbaru saya baca beberapa hari lepas, Iran memberikan kepada Rusia dia punya airport dia sebagai untuk transit tentera dan sebagainya untuk menyerang mujahidin di dalam Syria. Jadi Iran memang ada hubungan baik dengan Rusia. Matlamat mereka untuk menyekat kemarahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjuang berjihad di Syria. Kalau tuan-tuan tengok, ini Lebanon, ini Syria, ini Homs, Hama. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, la taqumus sa'atu hatta yanzila rum bil a'maqi aw bil damik. Nabi kata kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera Rom akan berada di sini. Sini tuan-tuan ada satu kawasan bernama Damik ataupun Al-A'maq, Nabi kata. Maka Nabi kata kiamat takkan berlaku sehingga mereka akan berada di sini. Maka lokasi yang Nabi sebut dengan keadaan tentera Rusia, Amerika, Britain ni terlalu hampir dengan tempat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Okey, kita okey. Ini bandar Damsyik. Sekarang bukan bandar lah, yang makna pinggiran Damsyik. Dulu masa saya belajar, bukit ni ada asrama kita orang. Kalau tuan-tuan nampak yang putih-putih ni rumah tau. Semua rumah orang. Jadi asrama kita orang dekat atas ni, sekolah dekat bawah. Ini dipanggil pinggiran. Saya rasa lah, wallahu alam, kalau ini diambil gambar daripada kawasan dipanggil Tadamun ataupun Bukhayan Palestin, itu bermaksud tempat kita orang sewa dulu masa kita belajar tahun 92. Mungkin inilah tempat dia, wallahu alam. Pasal ini dipanggil Bukit Qasyun. Atas ni memang kawasan yang dikuasai sepenuhnya oleh Tentera Bashar. Jadi antara kawasan ini dengan bandar Damsyik dalam lebih kurang 10 km sahaja, tak jauh ya, antara kawasan ini dengan ke tengah kota Damsyik. Ini Bukit Qasyun, di rumah-rumah orang awam, dan kawasan ini dah jadi macam bandar zombie, kawasan hantu. Ini yang terbaru, musim K hantar bantuan untuk
anak-anak pelarian di Idlib sebagai persediaan menghadapi musim sejuk. Okey tuan-tuan, kita tengoklah ya video yang sempat diterjemah oleh sahabat kami. Okey, tak apalah, tuan-tuan baca je yang ni salah seorang rakyat Syria. Allah campur. Ini salah seorang rakyat Syria yang dibebaskan. Saya tak pastilah, mungkin diorang buat pertukaran tawanan dan diinterview oleh salah seorang wartawan di luar Syria tentang keadaan yang diorang alami dalam penjara Syria. Dia cerita bila dia mengadu dia kena sakit, dia persakitan macam dah pecah kulit kencing itu. Jadi konon-konon lah askar ni nak hantar dia ke hospital. Askar kata jangan sebut nama kau, sebut nombor ni. Dia adalah nombor-nombor dia, nombor-nombor banduan ni. Tak nak guna nama sebenar. Dia kata bila masuk hospital, jururawat, doktor, semuanya belasah dia orang. Dia panggil apa? Irhabi. Irhabi ni pengganas, teroris. Ini dalam hospital Syria. Makna dalam hospital pun macam penjara. Dia kata masa dia tengok mayat bergelimpangan dalam bilik air tu, dia pun dah macam jadi gila. Dan warden, askar yang jaga diorang ni pun dah macam orang gila. Maknanya suasana dekat hospital ni semua macam orang gila. Daripada doktornya, jururawatnya, warden dia, semua macam orang gila dia kata. Dia kata ada kawan dalam
dalam apa hospital ni kata, kalau orang yang nama Israel ni datang, nama pun brutal, Israel, nama malaikat campur nyawa. Dia kata, siapa nak ubat? Dia tanya macam tu. Tapi dia mabuk dia mabuk. Dia bawa tukul besi. Kalau dia kata, siapa nak ubat? Kau jangan angkat tangan, kau jangan kata kau nak ubat. Kalau kau kata kalau kau angkat tangan kau nak ubat, akan kau kena bunuh dengan dia. Dia orang ni yang nama Israel ni bila masuk dalam hospital, bila dia jumpa orang, tak kira lah sesiapa, dia kata apa? Mahkamah jatuhkan hukuman mati pada engkau. Dia kata macam tu je. Bila dia dah kata macam tu, dia pergi dekat kepala orang, dia akan ketuk sampai mati orang tu. Budak ni bila kena bakar, jadi dia orang yang kena dalam penjara ni simpati, cuba nak selamatkan budak ni. Diorang pun ambil selimut, basahkan selimut tu dengan air, lekap dekat muka dia. Sebab tak ada ubat kan, jadi cuba nak tolonglah budak ni. Dia kata sepanjang pengalaman dia dalam penjara yang paling teruk itulah dia tengok budak kecil ni kena belasah sampai mati. Dalam belasah dibakar. Dibakar punggung je dan muka budak tu. Okey tuan-tuan, itu antara pengalaman yang dilalui oleh banduan-banduan ataupun rakyat Syria yang ditahan di dalam penjara Syria. Okey tuan-tuan, ni keadaan hospital di Ghouta yang serba kekurangan. Dan bila berlaku serangan bom, budak-budak juga jadi mangsa. Dia cakap bidinam tu mana nak tidur dia kata.
Okey, beberapa keluarga-keluarga anak-anak syuhada yang Muslim Care bela sampai sekarang tuan-tuan ya. Budak ni cerita dia tuan-tuan, bapak dia saya tak tahu nama apa. Saya bercakap dengan mak dia lah. Mak dia kata bapak dia ni asalnya pilot tentera Syria di bahagian apa macam angkat-angkat domestik barang-barang tentera ni lah. Tapi bila dia tengok tentera Syria ni banyak sangat bom orang kampung, dia pun serabut. Lepas tu suami dia cerita kan, suami dia kata aku nak buat sesuatu macam kita kata bahasa mudah nak belot lah, macam tu mana nak serang balik tentera Bashar ni. Tak macam mana tuan-tuan, apa yang suami dia nak buat tu diketahui oleh tentera udara Syria. Jadi suami dia kena tangkap, dia pun kena tangkap, anak-anak semua kena tangkap. Lepas tu dipenjarakan secara berasingan. Jadi suami dia ni lepas pada tertangkap terus tak jumpa. Lepas tu adik pada mak budak ni lah datang penjara. Kebetulan adik dia ni bekerja dengan kerajaan, jadi boleh masuk dan keluar. Dia kata satu hari dia kata kat kakak dia, kakak ipar dia kata hari ni aku akan bawa kau keluar, kita akan lari. Nanti kau ada tanya nak bawa ke mana, aku cakap nak bawa pergi beli barang gitu ginilah. Jadi adik dia datang ambil, bawa keluar dan terus bawa lari sampai akhirnya alhamdulillah keluar ke sepadan Turki Syria. Dia tak tahu langsung pasal suami dia sampai akhir sekali dia dapat berita suami dia dah mati dalam penjara, kena belasah dan diberikan mati kebuluran. Kan kalau gambar tu kita tengok tak ada pakai apa-apa kan, dibogilkan kering sekering-keringnya, mati kering dalam penjara Syria. Itu suami dia. Yang ni budak ni dua orang adik, nama Sundus, seorang lagi nama Ishaq. Bapa dia merupakan pengawal keselamatan Muslim Care lah. Masa kita hantar bantuan, bapa dia akan escort kita orang. Bapa dia pun dah syahid lebih kurang 2 tahun lepas. Ishaq 6 tahun, Sundus 4 tahun. Dua ni kalau kita tanya bapak kau mana, dia kata fil jannah, dalam syurga. Yang ni bapak dia baru syahid Ramadan baru ni. Di masa kita hantar duit lah, dia pun buat rakaman pendek dia hantar. Di video yang kami hantar gandum ke dalam Utah, kawasan yang kena bom. Nanti saya akan tunjukkan video terbaru kan.
Ni gambar sekolah dekat Wutah yang kita bagi bantuan. Dua ni belajar dalam keadaan takutlah kan. Belajar, lepas tu bom jatuh. Belajar, bom jatuh. Macam itulah keadaan hari-hari kat sana. Tapi tak nak tetap teruskan pelajaran. Dia dah masuk musim sejuk dah sekarang ni. Yang ni yang terbaru ni hari Ahad bawah ni 13 bulan. Serangan seterusnya berlaku di Wutah. Anda pun tak tahu kenapa. Yalah, mungkin sebab diorang pun baca hadis juga, tentera Bashar ni. Sebab Nabi sebut tempat yang bakal berlaku peperangan besar di akhir zaman di Wutah, Nabi kata. Mungkin diorang ni apa kata, tak lah, susah nak cakap tuan-tuan. Kalau cakap sekarang boleh jadi benda lain nanti kan. Itulah keadaan kat sana, kena serang bertalu-talu dengan tentera Rusia. Di sekolah dah tak ada buku, dah tak ada apa, tak ada, belajar gini je. Whiteboard pun juga separuh tuan-tuan. Tetap belajar. Sian berat. Saya tak fahamlah bahasa Urdu ni, tapi saya rasa dia terjemahan dia ke Arab. Dia kata istishhaduka ya sadiqi lan yamna'uni min ikmali dirasati. Dia kata walaupun kau syahid wahai kawanku, dia tetap tidak menyekatku untuk meneruskan pelajaran. Mana belajar tetap belajar. Syahid nak kata macam mana yang syahid-syahidlah, yang masih hidup bukan belajar. Dia kata kat sini fi madrasatina numarisu lu'batal ikhtiba minas sawarih kulla yaum. Dia kata antara aktiviti dekat sekolah kami setiap hari, kami main nyorok-nyorok bila bom jatuh. Macam tu. Bom jatuh kami nyorok. Itulah tiap hari kat sekolah. Ni kawan saya dan alhamdulillah dah sihat. Kalau tuan-tuan gambar lama ni. Ini sekolah sama dengan saya dekat Syria dulu. Dia dulu dalam Wutah. Dia lah yang biasa hantar maklumat begini. Jadi nak tunjuk gambar lama dulu. Ini gambar dia lama. Kena bom, rumah dia pun habis hancur, kaki dia patah, dua-dua patah. Jadi alhamdulillah lah bila kami hantar duit tu, dia minta izin, dia kata boleh tak Nazmi, aku nak guna sikit duit ni untuk perubatan aku. Dia kata ambil lah, ambil. Jadi kita bagi $1,000 untuk kos perubatan dia. Keluarga dia nak bawa ke Turki, tapi dia kata aku rasa kalau sebelum sampai Turki aku dah mati tengah jalan dah rasanya. Sebab nak ke sana tu tuan-tuan dengan roblok dia, kena masuk terowong dia, kena naik bukit, turun bukit, nak menentas sepadan, kena tembak lagi, anak rasa mati. Tak payahlah, dia kata aku tahan dalam ni. Dan alhamdulillah keadaan dia dah sihat. Okey, ni keadaan Wutah yang orang kebuluran kat sana. Ini budak-budak yang kita bela dekat sepadan Turki Syria. Tadi tu dia baca hadis tuan-tuan, hadis 40. Hadis yang kedua yang paling panjang, hadis Jibril bertemu Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan perasanlah.
Ini antara budak-budak juga yang menghafal Quran kat sana. Ini serangan hari Ahad baru ni dekat Gotah. Tuan-tuan, serangan yang berlaku tu ini hasilnya. Hari Ahad 13 hari 12 2015, serangan di Madinah Tuduma pada rumah yang terletak dekat Pasar Gotah. Ramai 80 orang syahid, 40 orang kanak-kanak, 60 orang lagi terpaksa 60 orang kehilangan anggota badan, cacat, 10 buah bangunan dihancurkan, 3 buah masjid hancur dan 2 buah sekolah pun hancur juga. Ini yang konon-konon Rusia kata nak serang ISIS. Kepala bapa kau, tu geram lah tu. Celaka sungguh dia ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat peta ni. Dekat mana ISIS? ISIS dekat sini tuan-tuan . Sini Turki, sini Lebanon, sini Jordan, sana Iraq. ISIS dia duduk kawasan ni tuan-tuan. Ni memang kawasan ISIS. Yang dibom kawasan ni. Kawasan ni tak ada ISIS. Kawasan ni semua tak ada ISIS. Ini semua mujahidin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita bila tengok benda macam kita pun faham apa sebenarnya diorang nak buat. Sebenarnya diorang nak hapuskan umat Islam yang berjuang jihad di Syria, yang nak membebaskan negara mereka daripada cengkaman Bashar al-Assad, Syiah, Iran dan sebagainya. Jadi dia letak nama ISIS ni sebagai konon-konon nak serang ISIS, tapi realitinya dia nak bunuh semua. Jadi yang kita tengok dekat peta tadi, yang banyak kapal laut dan sebagainya, di sini, di perairan sini. Kawasan ni, kawasan perairan sini, diorang dah standby gambarnya. Yang ni. Ni kawasannya. Jadi kawasan ni tuan-tuan tak ada ISIS. Tapi dia tengok dia attack kat mana, semua dia attack kawasan ni. ISIS dekat sepadan Iraq. Itu adalah diserang sikit-sikit. Itu pun yang peliknya,
Kenapa diserang kawasan orang awam? Kan kalau zaman perang Iraq dulu, dia boleh attack betul-betul dekat tempat simpanan depo senjata, tempat simpanan roket Saddam Hussein, dia punya kereta tank dan sebagainya. Tapi ke dekat Syria, semua dia sasarkan tempat orang awam. Okey. Saya rasa tuan-tuan pun dah sedia maklumnya apa yang Muslim Care buat dekat sana, dan saya rasa tak perlulah saya nak cerita panjang-panjang, tuan-tuan pun dah tahu sangat. Cuma ada satu lagi video tentang kempen untuk menghadapi musim sejuk di Syria. Ni yang tadi kalau siapa yang tak sempat tengok lah kan, budak yang apa kena bom tadi tu, ada keadaan di hospital tu lah. Bagi yang tak sempat tengok tadi. Okey, ni musim sejuk kat sana, akan berlaku. Ni budak ni dekat Bulutoh dia tengah kutip apa benda kita tak tahu. Katanya dia cari roti, cebisan roti dekat celah-celah pasir. Dua beradik ni kutip sambil mulut dia bebel. Dia kata apa? Orang zaman sekarang makan bazir, dia kata. Buang-buang aja. Kutip tu mulut cakap lah kan. Dia kutip makanan dekat atas pasir tu. Tengok tuan-tuan, tak ada slipper budak ni, tak ada kasut. Macam mana dia pun tak fikir macam mana budak yang boleh hidup dalam keadaan tak ada kasut menghadapi musim sejuk akan datang.
kawasan ni dipanggil Idlib tuan-tuan ya. Yang biasa kita masuk memang masuk kawasan ni lah. Sebab dia dekat dengan sepadan. Tapi saya rasa kali ni punya misi kita tak masuk pasal keadaan semakin teruk. Sebab Rusia makin gila diserang Kodal sekali. Dan dia pun nasihatkan kami jangan masuk dalam. Kecuali kalau pergi tak kembali ataupun mak bapak bagi izin, lepas tu hutang kau dah bayar, tak apalah kau masuk, dia kata. Okey, tuan-tuan nak tahu macam mana sejuk salji yang turun dekat Syria ni, ginilah rupanya. Agak-agak macam mana dia hidup tuan-tuan ya. Kita tengok tu pun dah berasa sejuk dah. Kalau tuan-tuan duduk kat sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okeylah tuan-tuan semua, saya rasa tuan-tuan pun sedia maklum lah. Kalau muka saya datang ni, muka tak ada lain, muka tak ada muka syiriah tuan-tuan. Jadi insyaAllah kami akan ke sana pada bulan 2, 6, 7, 8, 9 insyaAllah ya. Rancangannya macam tu. Dan saya cubalah nak cari lebih kurang 500,000. Sebab kita ni tanggungjawab berat, besar. Kita ada sekolah kat sana. Kita ada 4 buah sekolah dekat sepadan, 1 sekolah dekat dalam Syria. Kita ada lebih 1,500 pelajar-pelajar. Sekolah Muslim Camp pun saya rasa tuan-tuan dah biasa tengok lah kan. Sekejap kalau ada video sikit dah tengok. Okey. Ini dekat Idlib yang kena bom juga baru-baru ni. Sekolah kami betul-betul dekat belakangnya. Kawasan ni betul-betul kat sini. Bom jatuh kawasan ni. Tapi yang selamatnya pasal sekolah tu bawah tanah. Jadi kelas pun bawah tanah. Jadi biasa kalau bom jatuh atas ranam, bawah selamat lagi. Biasa macam tu. Okey tuan-tuan, jadi kita ada sekolah kat sana, pelajar lebih kurang 1,500. Kita punya staff lebih kurang 70 orang, volunteer, guru dan sebagainya lah. Walaupun kita dah dapat sekolah daripada UNICEF, dia bagi sekolah, tapi kos tetap ada. Nak bayar gaji guru, lepas tu dia punya pengangkutan, van sekolah dan sebagainya, semua tu nak duit belaka. Muslim Care tiap bulan hantar berapa tuan-tuan? 50,000 tiap bulan. Aku nak cik 50,000 tiap bulan, berak rasa. Sakit kepala-kepala fikir macam mana aku nak cukup 50,000. Tapi itulah usaha jugalah kan. Harap-harap Allah murahkan rezeki kami dan rezeki orang Syria insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, 50,000 tiap bulan tu nak cari tu. Kita punya yalah nak jaga anak-anak pelajar kat sana. Lepas tu dekat Idlib, dan yang ketiga dekat Ghouta yang saya sebutkan tadi. Sebab tempat tu memang saya akan usaha juga bagi bantuan. Sebab Nabi sebut dalam hadis tentang nama tempat tersebut. Di sekolah yang tu ni, yang video tu Husin buat tu. Last sekali. Okey. Ini yang sekolah terbaru yang kami dapat daripada UNICEF.
Yang ini sekolah menengah Yang tadi sekolah rendah, ini sekolah menengah. Ini sewa ni tuan-tuan. Ini perasmian yang UNICEF bagi pada musim care. Ada diorang buat 3 buah sekolah dan ada lebih kurang 30 NGO, dan disenarai pendekkan 10 buah NGO untuk dianugerahkan sekolah di secara percuma. Dengan izin Allah Ta'ala, musim care dapat sekolah ni, dan dekat Raihaniyah ni tuan-tuan, musim care yang saya dapat makluman lah, wallahu alam, NGO yang terbaik dekat Raihaniyah. Alhamdulillah, dengan berkat sokongan tuan-tuan semua selama ni yang beri kepercayaan kepada musim care,